Yang perempuan tengok terus agama dia. Tanya dia macam mana, dah menghafal Quran banyak mana, kemudian belajar agama kat mana. Tanya betul-betul pada diri dia. Belum kahwin tu tanya, hantaran berapa? Senang tanya dia. Dia pun jawab, hantaran tu macam nombor telefon bomba lah, 99999 misal contoh. Kita kata baik, tak payahlah. Islam dia tak suruh tak yang bertimbul-timbul harga. Yang hantaran mahal-mahal, hantaran mahal ni hilang keberkatan rumah tangga. Islam dia suruh hantaran ni jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم. قوله يفرق هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء ومعناه يبغض. يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء. Para hadirin yang dihormati sekalian, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin lelaki itu membenci seorang mukmin perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jangan ada di kalangan kita ni orang yang rasa benci kepada, sama ada lelaki benci kepada orang perempuan di kalangan orang mukmin. Sebab jikalau ia tidak senang daripada wanita itu tentang satu budi pekertinya, katakanlah ada di kalangan kita in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, tentu dia akan rasa suka terhadap budi pekerti yang lain, atau dari budi pekerti yang selain yang dibencinya itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Para hadirin sekalian, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Para hadirin sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berbuat baik kepada orang perempuan. Maksudnya kita ni jangan kita memandang hina pada orang perempuan, jangan. Mana-mana orang, setiap di kalangan kita, muliakanlah orang perempuan. Itu cara yang diajar. Maksudnya jika seorang yang menjadi perempuan, jangan rasa hina dengan kita jadi perempuan, jangan. Ini kerana apa dia? Kerana kita ni dimuliakan oleh Allah. Lalu Islam diajar supaya kita ni hidup dalam keadaan yang saling memuliakan di antara satu sama lain. Jangan kita orang lelaki mentang-mentang kita orang lelaki, lalu kitanya pandang pada orang perempuan dengan penuh kehinaan. Jangan. Islam diajar bahawa orang perempuan ni ada kemuliaan dia, kemuliaan yang kita bincangkan sebelum daripada inilah. Hari ininya hadis yang jelas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, janganlah seorang mukmin lelaki itu dia jadi membenci seorang mukminah perempuan. Jangan.
Jangan ada di kalangan kita ni kata saya tak sukalah dengan orang perempuan ni, dengan sifat dia, dengan akhlak dia dan sebagainya. Kerana apa dia? Kerana boleh jadi yang kamu tak suka tu daripada budi pekerti ataupun akhlak dia tersebut, ada lagi akhlak yang baik yang ada pada diri dia. Kadang-kadang ada orang perempuan ni ada PA perangai dia tersendiri. PA perangai misal contohnya apa dia? Yang ada pada dia, mulut banyak misal contohnya. Mulut dia tu tak tahan, dia panggil demikian. Kadang-kadang mulut dia tu, dia kalau dia bercakap menyebabkan sakit hati orang yang mendengar percakapan yang dia bercakap tadi. Tapi mulut banyak pun dalam pada itu ada lagi sikap yang baik pada dia. Kadang-kadang mulut banyak, masak sedap dia panggil. Kadang-kadang mulut banyak tapi masa masak tu Allah sedapnya masakan yang dia masak. Ni ada orang yang dia masak tak sedap tapi mulut boleh tahan juga dia panggil. Ini nak sebutnya demikian. Kemudian tapi ada perangai yang lain yang baik pada diri dia pula, suka bantu orang. Suka bantu orang yang dalam hidup dia. Maknanya Rasulullah sebut jangan pandang yang buruk dia, jangan pandang yang baik dia. Yang baik dia tu jauh lebih banyak daripada buruk dia. Ni manusia. Rasulullah dia nak ajar pada kitanya, bila kita ni bergaul dengan orang, jangan suka tengok yang buruk, tengoklah yang baik. Yang baik itu kadang-kadang jauh lebih banyak daripada yang buruk. Orang kita kadang-kadang bila buat salah satu je, benda yang buruk tu satu je, dia terpadam yang baik yang ada pada diri dia. Yang ni yang jadi rosak ni pada diri kita. Bila kita begitu, Islam suruh dalam hidup kita, sama ada kita berjumpa dengan mana-mana orang perempuan yang mukminah, janganlah pandang yang buruk dia. Rasulullah sebut demikian. Kerana yang baik, budi pekerti yang lain itu lebih banyak daripada yang dibenci tadi. Rasulullah pesan demikian. Ini ada di kalangan orang perempuan ni, dia ada benda-benda yang buruk pada diri dia. Buruk pada dia yang kadang-kadang, misal contohnya, kita buat contoh yang bagi orang Arab, orang-orang Arab dia pandang bahawa kalau orang perempuan ni dia ada uzur. Bila ada uzur dia tu jadi buruklah pada diri dia. Katanya orang Arab sebelum daripada ni. Tapi orang Melayu kita ni alhamdulillah tak ada pun benda yang demikian. Tapi orang Arab, kalaulah isteri dia ni uzur, dia buat macam mana? Masak pun dia larang. Masak pun dia larang. Ataupun nak sentuh dengan dia pun tak nak. Dia tak nak bagi sentuh. Bersentuhan kulit ni lah maksudnya demikian. Bahkan dia suruh tidur asing. Isteri dia yang uzur, dia tidur tempat lain lah. Dia kata jangan tidur sekali dengan dia, kotor, dia sebut demikian. Ini cara orang Arab dia panggil. Sebahagian di kalangan Arab tu ada yang tak ada kekuatan demikian. Sebab tu Rasulullah SAW sebut macam ni. Rasulullah kata, kalau sekiranya kamu ni tak suka dengan satu benda daripada seorang perempuan itu, kamu kena ingat dia banyak lagi kebaikan yang ada pada dia. Dia uzur katakanlah, tapi dia telah melahirkan zuriat kamu. Dia melahirkan zuriat kamu. Kamu mengharapkan diri kamu sendiri melahirkan zuriat sampai bila-bila tak keluar, dia panggil. Nak tak nak, dalam hidup kita ni Islam suruh, walaupun orang perempuan ni ada kelemahan dia tersendiri, maka jangan pandang kelemahan dia itu, pandanglah kebaikan dia yang banyak, jauh yang lebih banyak dalam hidup dia dibandingkan dengan satu keburukan yang ada pada diri dia tersebut. Ni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian ni, nak gambarkan supaya kita sama ada suami ni jangan benci isteri dalam keadaan yang isteri kita ni ada perangai-perangai ataupun ada akhlak-akhlak yang tak baik yang ada pada dia, sehingga kan kita tolak semua sekali. Dan dalam hadis yang sebelum daripada ni pun kita dah sebut dah kan, orang perempuan ni Allah jadikan dia daripada tulang yang bengkok. Rasulullah sebut daripada hadis kita sebelum daripada ni, orang perempuan ni Allah jadikan dia daripada tulang yang bengkok. Bila tulang yang bengkok, bila kamu kerah sangat dengan dia, kamu kerah dengan tulang yang bengkok ni, patahlah dia. Kemudian kalau sekiranya kamu berlembut sangat dengan dia, lembut layan je, setiap benda yang kita ni, setiap perkara yang kita buat tadi, kita layan je dia, lembut sangat kita dengan isteri kita,
pun dia akan bengkok sampai bila-bila. Rasulullah pesan dalam hidup kita dengan orang perempuan ni macam mana? Kamu letaklah diri kamu di pertengahan dalam kehidupan kamu. Biar kamu rasa diri kamu tu, biar kamu kena bentuk rumah tangga kamu tu, biar rumah tangga kita ni betul-betul dalam keadaan yang kita mempunyai kuasa terhadap yang disebut dengan susunan atur rumah tangga itu sendiri. Ada orang lelaki yang lembut sangat dengan isteri dia sampai jadi dayus, tak boleh juga. Kita kasar sangat, jadikan isteri dan anak perempuan dia ni jadi tempat sepak terajang dia, pun tak betul juga. Islam dia bukan nak macam tu. Islam dia nak dalam hidup kita ni pertengahan kita dengan pasangan hidup kita, dengan adik-adik perempuan kita dan sebagainya. Itu cara Islam bentuk demikian. Wa an Amr bin Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wida' yaqul ba'da an hamidallahu ta'ala wa athna alaihi wa dzakara wa wa'adha thumma qala ala wastawsu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanin indakum laysa tamlikuna minhunna shay'a ghayra dhalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis ni pun cantik juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Amr al-Ahwash al-Jushaymi radhiyallahu anhu, dia sebut saya dengar, dia sebut bahawa dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatul wida'. Haji wida' ni maknanya haji yang terakhir dalam hidup Rasulullah. Rasulullah ni ulama sebut sekali tu jelah haji dia, bukannya haji banyak kali pun. Haji Rasulullah tu bila Rasulullah pergi haji yang pertama tu, Rasulullah nak masuk tapi tak boleh ditahan dalam perjanjian Hudaibiyah dia panggil. Lepas pada tersebut datang tahun yang seterusnya. Datang yang tahun seterusnya itulah barulah Rasulullah buat hajjatul wida'. Dia panggil haji yang terakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam haji wida' ni Rasulullah berkhutbah. Rasulullah bagi peringatan. Setelah mana Rasulullah bertahmid serta memuji kepada Allah. Ini cara kalau kita berucap ya. Bila kita berucap, diajar berucap macam Rasulullah. Macam mana berucap dengan Rasulullah? Cara Rasulullah akan bertahmid terdahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paling-paling tidak dipanggil demikian. Rasulullah akan bertahmid serta memuji Allah. Sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ni maknanya ni cara puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada Rasulullah bertahmid serta memuji Allah, memuji pada Allah, Rasulullah bagi peringatan dan juga nasihat. Kemudian wa asna alaih. Kemudian lepas pada Rasulullah bertahmid dan memuji pada Allah, Rasulullah wa asna alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselawat dan memuji kepada Allah Taala ni. Rasulullah mula dalam keadaan demikian wa dzakara wa wa'adha. Lalu Rasulullah sebut satu peringatan yang terkesan dalam jiwa seorang ini. Kemudian summa qala, lalu dalam kata khutbah Rasulullah tu, Rasulullah sebut begini, ingatlah dan aku nak wasiat pada kamu. Rasulullah sebut ala wastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu tahu, aku nak pesan pada kamu, berbuat baiklah pada orang perempuan ini. Istausu bin nisa'i khaira. Aku nak pesan pada kamu,
dengan orang perempuan jangan sekali-kali kamu buat kasar, jangan kamu sekali-kali kamu buat khianat pada dia, jangan. Tapi dengan orang perempuan ni istausu bi khairan, aku nak pesan pada kamu, berbuat baiklah kamu dalam keadaan demikian dengan orang perempuan. Fa innama hunna awan indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a. Kenapa dia kamu kena buat baik pada dia ni? Sebab hanya sesungguhnya mereka itu adalah sebagai tawanan di sisi kamu semua. Rasulullah sebut demikian. Orang perempuan ni isteri kamu lah. Bila dia jadi isteri kamu, dia dimiliki oleh kamu. Maknanya apa dia? Kamu telah menawan dia. Kamu telah menawan dia, dia panggil tawanan. Jadi dia ni menjadi tawanan pada kamu semua. Kerana kamu semua tidak memiliki sesuatu apa pun daripada mereka itu, melainkan yang tersebut tadi, melainkan jikalau mereka mendatangi perbuatan buruk yang nyata. Rasulullah pesan demikian. Rasulullah kata, kamu tak ada hak untuk orang perempuan ini, jangan kamu buat sesuatu dengan orang perempuan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, sehinggalah mereka jangan kamu buat jahat pada dia, kecuali dia ni tiba-tiba buat perangai yang tak baik, yang buruk, yang nyata sangat, seperti tidak mentaati suaminya. Kamu ada hak itu pada diri dia. Maknanya kamu jangan, tak ada kerja pergi jumpa dengan dia, lempang dia sesuatu. Tak ada kerja kamu sepak terajang, ada yang jadi demikian. Tak ada pasang cari pasang dalam rumah tangga, jangan. Kecuali dia tidak taat pada kamu. Mana-mana orang perempuan yang tidak taat pada kamu, ataupun buruk cara bergaul dengan kamu tadi, dia ni jenis kasar je. Ada yang jenis kasar-kasar dengan suami dia, yang jenis tak ada akhlak, tak ada budi pekerti dengan suami dia. Kalaulah ada perempuan yang berbuat demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Kalaulah perempuan itu dah mula buat tak baik ataupun buruk dengan kamu, maka di antara benda yang kamu kena buat apa dia? Fahjuruhunna fil madaji. Jangan tidur sekali lah dengan dia. Pergi tidur jauh, asing dengan orang perempuan, dengan isteri kamu. Maksudnya demikian. Rasulullah pesan, kalau isteri kamu tu dapati buat benda yang tak baik, benda yang buruk, antara benda yang buruk apa dia? Keluar rumah tak bagi tahu pada suami. Ni benda yang buruk. Benda yang buruk yang dilakukan. Benda yang buruk apa dia? Duk bergaya, cakap dengan lelaki-lelaki lain. Ni benda yang buruk ni dipanggil. Kemudian benda yang buruk, yang keji, yang jelas nampak dilarang dalam agama. Benda yang buruk apa? Keluar rumah zaman-zaman dulu kan, keluar rumah nak beli lauk, nak beli ikan tu, berkembang gantung gitu je. Tak pakai kain, tak ada kain tudung, tak ada. Dia keluar tu macam siap nak mandi lah, dia panggil. Zaman-zaman dahulu. Zaman kita sekarang tak ada dah. Zaman-zaman dahulu, yang meniaga ikan tu bukan nak tengok ikan sangat, nak tengok orang yang datang, nak beli ikan dia ni sendiri. Yang meniaga ikan datang kan, masuk kampung-kampung tu, bunyi horn tu panggil orang ataupun lauk je, ikan, orang pun keluar. Yang keluar tu tengah basuh kain ya. Dia tengah basuh kain, keluar basah-basah begitu je bawa. Suami pergi menoreh getah suaminya. Balik suami tengok, Allah, isteri aku keluar begitu je. Tak tutup aurat, tak dalam keadaan begitu, kembarantum begitu je, yang menyebabkan terasa hati suami ni. Ni benda yang buruk. Rasulullah kata apa dia? Kamu mula-mula kamu bagi tahu dahulu, kamu nasihat. Tiba-tiba dia tak dengar juga. Wahjuruhunna fil madaji. Fahjuruhunna fil madaji. Kamunya tinggalkan dia. Jangan tidur dengan dia. Malam tu jangan tidurlah sehingga dia datang minta maaf di atas kesilapan yang dilakukan itu. Kalau dia tak dengar juga, Rasulullah sebut, wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Rasulullah pesan demikian. Kalau dia tak dengar juga, kita dah tidur dah seorang. Dia pun tengok kita tidur seorang-seorang tu,
Dia pun tidur asing tu. Dia kata, peduli apa aku orang tua ni, dia sebut. Dia sebut demikian. Aku tak peduli dah. Aku ada anak-anak dah, dia sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu ni dalam keadaan begitu, dia ni tak dengar juga. Kamu ambillah lidi-lidi tu. Kamu ambil lidi-lidi. Bukan ambil paling besar sangat pun, rotan tu pun rotan halus je, bukan rotan besar pun. Tapi kamu pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Makna ni nak sebutnya boleh tak boleh rotan dalam mendidik. Ni isu rotan. Rasulullah sendiri pun suruh rotan isteri. Kalau isteri ni nampak buat benda yang fahisyah, benda yang keji. Cuma ahli ulama bincanglah keji itu apa dia. Termasuk keji ni bila isteri tersebut malam-malam duk bergayut, suami dah tidur dah, dia pun pergi ke bawah, kemudian dia pergi jauh sikit daripada suami, dia bergayut dengan jantan lain, WhatsApp dengan lelaki lain. Dia pun duduk melayan orang-orang tertentu dan sebagainya. Ni pun satu penyakit juga ni. Penyakit. Bila suami tahu je, buat macam mana suami ni? Suaminya mula-mula tak tidur sama. Dia sebut, kalau tak tidur bersama lagi seronok, lagi seronok nak buat benda yang jahat. Lalu dalam keadaan begitu, dia buat benda yang tak baik lagi. Suami ni ada hak ke tak ada hak untuk pukul isteri? Boleh pukul. Pukul tu bukan pukul untuk menyakitkan, tetapi pukul dengan tujuan untuk mendidik. Tujuan untuk mendidik. Pukul tu ulama kata bawah pada punggung, bawah pada hak punggung kita ni, sampai kepada bawah pada punggung tu boleh pukul. Jangan pukul di perut, jangan dipukul di atas pada bahagian kemaluan dia. Jangan di atas pada kemaluan dia, di tempat sistem peranakan dia dan sebagainya. Tapi pukul tu pukul di bawah pada tahap punggung dia, pukul di peha, di betis. Pukul tu bukannya pukul nak menyakitkan, tapi pukul nak mengajar. Ambil lidi-lidi tu, lidi tu lepuk sekali, misalnya contohnya. Tak dengar ni kita sebut demikian. Dia pun faham. Bukan tujuan untuk yang dengan tujuan untuk menyesakkan dan menyakitkan diri dia tadi, tapi pukul dengan tujuan untuk mendidik diri dia. Lain kali jangan buat perangai yang tak baik sendiri. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Huwa syaqun syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutnya, tetapi jikalau mereka telah kembali taat pada kamu semua, maka jangan cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa qawluhu fala tabghu alaihin nasabila. Kalau dia dah kembali taat pada perintah Allah, yang dia dah mula dah jaga syariat Allah, balik semula taat pada perintah Allah, jangan cari jalan untuk menyakitkan hati dia. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Ai la tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihin wa tu'zunahunna bihi wallahu a'lam. Disebut demikian. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Kalau sekiranya dia ni fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila ala innalakum ala nisaikum haqqan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ingatlah sesungguhnya bagi kamu atas isteri-isteri kamu semua itu ada hak ke atas mereka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu kena ingat bahawa semua isteri kamu tu kamu ada hak ke atasnya. Demikian juga dengan isteri kamu ke atas diri kamu tu ada hak ke atas diri kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu ingat kamu dia ada hak ke atas mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, walinisaikum alaikum haqqan. Isteri kamu ke atas diri kamu tu ada hak ke atas kamu. Maknanya kamu jangan sembarangan dalam hidup kamu nak buat. Kamu ingat diri kamu je selamat, jangan. Tetapi orang lain, kamu pada diri kamu je kamu boleh sakitkan hati isteri kamu. Isteri kamu tu pun dia ada hak ke atas diri kamu. Kalau kamu jangan sakit hatikan mereka tersebut. Rasulullah pesan demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Kemudian
fahaqqukum alaihinna alla yu'ti'unna furashakum man takrahuna. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hak kamu yang wajib mereka penuhi ialah jangan sampai mereka memberi tempat hamparan kamu kepada orang yang kamu tidak senangi. Maksudnya jangan sampai orang perempuan itu duduk menyendiri dengan lelaki lain. Atau cara demikian. Hak kamu ni apa dia? Wahai orang lelaki, di mana jangan sekali-kali isteri ni ambil hak suami dia bagi pada orang lelaki lain. Maksudnya apa dia? Dengan orang lain, lelaki lain kalau berjumpa senyum-senyum dia. Tapi berjumpa dengan suami tak senyum-senyum. Tengok muka suami, dia paling tempat lain. Ni anak ni. Kamu dengan orang, kamu elok. Tapi dengan suami kamu jadi buruk. Kalau bercakap dengan orang lain, lembut je cakap dengan orang lain. Bila cakap dengan suami, kasar terus. Apa benda yang dia tak guna istilah untuk suami dia? Ni kamu khianat ni. Kamu dah mula khianat. Dia panggil demikian. Kamu letak suami kamu ni seolah-olah tempat yang kamu nak meluahkan segala-gala. Ni pun rosak juga. Dia ada orang perempuan macam tu. Orang perempuan ni ada perangai dia. Kalau dia bercakap dengan orang lain, tak ada masalah. Tapi kalau dia bercakap dengan suami dia, Allah, ada je masalah. Ada je yang membebankan suami dia. Jangan begitu dalam hidup kita. Kalau kamu buat begitu, maknanya kamu telah melanggar tanggungjawab kamu. Kamu buat khianat dalam rumah tangga kamu. Ini dia demikian. Segala benda dengan orang lain dia tutup. Tapi dengan suami dia, dia buat kasar dengan suami dia. Pun ada juga. Bila tetamu datang, dia bawa keluar semua pinggan akopal dia tersebut. Dia tunjuk semua. Tapi bila makan dengan suami, dia bawa pinggan plastik je. Pinggan ayam dia diletak depan suami. Ini pun satu juga penyakit. Jangan demikian. Yang mahal-mahal itulah dengan suami. Manakala yang orang lain tu kita layanlah sebagaimana keadaan yang sepatutnya yang kita kena layan. Ini tak. Kalau nak makan dengan suami, hidang tu kadang-kadang tengah-tengah panah-panah tu tuang terus depan suami, menggelegak depan muka suami tu. Suami menyawa tak lepas. Suami di waktu mana kena dengan masakan yang dia masak tadi. Tapi dengan orang lain siap ada bunga, siap letak lagi simpan susun elok-elok pinggan mangkuk. Yang ni maknanya kamu ni dah mula kasar dengan pasangan hidup kamu. Jangan demikian. Itu nak keluar rumah je pakai minyak wangi je minyak wangi. Duduk dalam rumah minyak cakapak dia pakai. Yang dia pakai dalam rumah tu. Suami tahan gitu minyak angin setiap hari. Dalam rumahnya masuk je bilik bau minyak angin. Masuk je bilik bau minyak angin. Bila nak keluar rumah bau wangi semerbak je. Suami pun senyap je. Maknanya kamu dah langgar hak suami tadi. Ini kena ingat betul-betul. Jangan pula kamu memberi izin masuk ke rumah kamu orang yang tidak kamu semua senangi. Jangan benarkan. Diajar supaya jangan benarkan semua orang ni boleh masuk rumah tangga kita. Ada orang yang suami kita benar, ada orang yang suami kita tak suka nak masuk. Walaupun orang tu orang perempuan, kata-kata saya tak ada ustaz, saya orang lelaki je, saya tak benarkan. Orang perempuan saya benarkan semua. Tak semesti. Ada orang perempuan yang suami tak benarkan masuk. Jangan benarkan dia masuk. Tak boleh masuk dalam rumah tangga kita. Kerana apa dia? Kerana boleh jadi orang perempuan yang datang ni, dia pula yang meracuni kekeluargaan kita. Dia jadi orang suka sangat, dia cucuk di kalangan rumah tangga ni. Pun ada juga orang perempuan demikian. Kalau suami saya tak benar macam ni. Saya dengan suami saya, dia datang, dia ajar pula pada isteri kita macam mana nak bertindak dalam kekeluargaan kita. Yang ni dia panggil suka meracun. Suka masuk datang bawa racun-racun nak meracuni kekeluargaan. Suami kata orang yang macam ni jangan masuk dalam rumah ni. Jangan berhubung dengan dia. Jangan cakap dengan dia. Suami sebut
kita berhubung juga. Bila kita berhubung juga, maknanya di waktu ini kita melanggar hak suami kita tadi. Itu kena jaga-jaga pada kita. Ada orang yang rumah tangga ni kadang-kadang rumah tangga kalau urusan direct suami isteri tak ada masalah. Yang jadi masalahnya ada yang tukang racun yang masuk. Adik ipar kadang-kadang ipar dua yang datang. Ipar dua yang datang ni merosakkan kadang-kadang mertua sendiri yang campur tangan dalam rumah tangga. Jangan kita, kalau kita jadi mertua orang, jadi ada menantu dalam kekeluargaan kita, jangan kita campur tangan urusan rumah tangga mereka semua. Selagi mana tak bercanggah dengan syarak, biarlah rumah tangga mereka nak bina macam mana. Jangan kita pula yang pandai-pandai nak mengajar buat macam ni, buat macam ni. Racun pada anak perempuan dia tu, dia racun. Minta dengan suami kamu tu banyak-banyak sikit. Suami kamu tu, kalau kamu tak minta, nanti dia duit banyak-banyak, dia kahwin seorang lagi dia tu. Dia akan jadi demikian. Mertua ni pula satu penyakit. Mertua ni masuk campur. Mana orang yang rosak rumah tangga kerana mertua yang masuk campur. Masuk campur rumah tangga ni, yang menyebabkan akhirnya hancur lebur rumah tangga tu sendiri. Pun ada juga elok-elok dah rumah tangga tu elok, kemudian tersusun kerana cucu adik-beradik ni masuk. Adik ipar yang jenis dia mula masuk menggetak. Dia kata, kalau kamu buat khianat pada isteri aku, pada adik perempuan aku ni, kamu kena ingat, kamu tu ipar aku je. Aku sepak terajang kamu. Akhirnya berkelahi adik-beradik, tak pulang-pulang rumah, tak balik kampung, masing-masing tak boleh tegur, tak boleh berjumpa. Kenapa dia? Kerana PL perangai yang buruk di kalangan mereka ini. Allahu Akbar. Kesian kita tengok kan, tak boleh nak bina rumah tangga tu. Kenapa? Kerana masuk campur orang lain. Rasulullah dah sebut dah, kamu jangan ambil hak suami kamu. Kalau kamu dah berumah tangga, kamu dengar cakap suami kamu, dan kamu dah keluar dah daripada apa dia, jagaan mak ayah kamu. Bila rumah tangga tak ada dah, orang perempuan dia kena jaga suami dia je. Suami dia je yang dia kena jaga, bukan dia jaga yang disebut dengan mak dia lagi, ayah dia lagi. Kemudian semua ni tak ada kaitan dengan mereka dalam rumah tangga. Dia nak masuk syurga, jaga suami. Suami pula diajar supaya jaga mak ayah dia. Mak ayah dia di sini. Suami kena jaga, kena anggap mak mertua, ayah mertua ni macam mak dia, ayah dia sendiri dalam hidup dia. Maknanya besar tanggungan yang dia kena jaga di saat tersebut. Rasulullah sebut, ingatlah tentang hak mereka yang wajib kamu semua penuhi, ialah supaya kamu semua berbuat baik pada mereka dalam hal pakaian serta makanan mereka itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ala wa haqquhun alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rasulullah sebut, Rasulullah pesan, hendaklah kamu ingat, berbuat baiklah kamu, berakhlak mulialah kamu dengan isteri kamu, dengan anak perempuan kamu, dan mereka terhadap kamu ada hak yang perlu kamu penuhi wahai orang lelaki. Apa dia hak dia? Kiswatihinna, pakaian dia tu kamu kena beli, kamu kena sediakan. Alim ulama sebut, mengikut dalam kitabnya dia sebut, orang perempuan dia ada hak untuk dapat 2 helai pakaian setahun. 2 helai pakaian setahun. Setahun suami dia kena beli 2 helai pakaian untuk dia. Siapa yang tak dapat lagi hari ni, balik nanti minta lah. Itu senang juga. 2 helai pakaian yang dia boleh beli. Beli apa dia? Pada musim sejuk dan musim panas. Ulama sebut demikian. Lalu ada ulama kata, macam mana dengan orang yang tak ada musim ni? Kita ni macam-macam musim ada. Di tempat kita ni, dengan musim durian lagi, dengan musim, banyak musim kita kan. Kita ni banyak sangat musim. Jadi macam mana? Lalu alim ulama kata, pakaian pada siang hari dan pakaian pada malam hari. Itu 2. Setiap orang perempuan bila dia jadi pasangan hidup kepada seorang suami dia, Rasulullah kata orang lelaki, kamu tolong tunaikan tanggungjawab ni. Apa dia? Pakaian untuk dia. Untuk pakaian
kamu kena tunaikan, beli pakaian untuk dia. Yang kedua, makan minum dia. Makan minum dia kat rumah tangga ni, jangan ambil duit gaji dia, jangan sentuh duit dia, jangan ambil duit orang perempuan. Mentang-mentang isteri dia kerja, dia kata pergi beli sendirilah, nak beli makanan, ambil duit tu, duit gaji tu nak simpan buat apa, dia sebut demikian. Ni pandai pula. Habis duit dia, duit beli makanan ni tanggungjawab siapa? Suami yang kena sedia beli makanan yang halal, makanan. Kalau suami tak sempat dalam hidup dia tinggal duit. Duit untuk belanja dapur. Jangan kita tak bagi duit belanja dapur. Orang lelaki jangan dia kedekut dalam membelanjakan harta benda untuk rumah tangga dia, beli barang-barang dapur, makan minum untuk. Manakala isteri pula biar berpada-padalah beli barang dapur. Jangan beli barang untuk penuh peti ais. Tak cukup 1 peti ais, 2, 3 peti ais. Dia nak suruh penuh. Dah penuh tak masak-masak pun. Yang jenis suka tengok je barang dalam peti ais, jenis suka simpan barang dalam peti ais pun tak boleh juga. Demikian akhirnya buruk barang ni, buang barang-barang. Kan kita ni pula bila beli tu masak. Kita tolong untuk siapkan untuk rumah tangga ini sendiri. Allahu Akbar. Sayangnya kalau seorang suami ni khianat dalam rumah tangga. Khianat dalam rumah tangga ni apa dia? Dia paksa isteri dia pula beli barang-barang dapur. Dia pula makan makanan yang dibeli oleh isteri dia. Ni memang khianat lah. Ada yang jenis demikian. Dia kata bila isteri dia penat dia, misalnya isteri dia penat nak masak, penat abang nak masak, tak larat saya nak masak, dia panggil demikian. Betul. Suami kata betul, macam mana nak makan kalau awak tak masak? Isteri kata jomlah kita makan kat luar bang. Kata boleh, dia kata nak makan kat luar boleh, tapi dengan syarat kamu yang kena belanja bang, kamu yang bayar. Dosa suami yang demikian, dosa suami yang demikian. Dia memaksa isteri dia untuk membelanjakan untuk diri dia, padahal Rasulullah dah sebut ni untuk isteri kamu, keluarga kamu tu wa ta'amihinna, makanan-makanan untuk rumah tangga tu isteri yang disediakan untuk isteri dan anak-anak perempuan dia disediakan oleh siapa? Ni suami yang tanggungjawab, ayah yang kena bertanggungjawab dalam rumah tangga mereka tersebut. Allahu Akbar. Masyarakat kita ni keliru kan. Dalam masyarakat kita ni berkelahi tak sudah-sudah dalam masalah. Kenapa dia? Kerana tak belajar lah. Tak belajar, punca tak belajar. Orang perempuan ni khusus Allah jadikan untuk dia nak muliakan dia ni macam mana? Dia lahirkan zuriat dia. Kerja dia lahirkan zuriat. Ni tugasan dia, melahirkan zuriat. Sebab tu bila lahir zuriat dibankan pada suami, ditakbinkan pada mak. Padahal mak tu yang mengandung, patutnya ban pada mak lah, tak payah ban pada ayah dia. Tapi Allah nak muliakan orang perempuan ni, Allah jadikan tugas orang perempuan apa dia? Ni melahirkan zuriat dia, melahirkan zuriat untuk suami ni, untuk tanggungan akan datang, nak untuk generasi yang akan datang. Tapi termasuk yang lain tu tugas siapa? Tugas suami yang bertugas. Cuma kita ni bila kita tengok suami banyak sangat tugas, kita bantulah orang perempuan ni bantu. Termasuk tugas apa dia? Beli pakaian untuk isteri, tugas suami. Beli makanan untuk isteri, siapkan makanan untuk isteri, tugas apa? Tugas suami. Termasuk masak. Sebenarnya masak ni tugas apa? Tugas suami. Ingat betul-betul nak sebut. Tapi jangan pula hari ni mula kita berhenti masak. Kita kata dengar tu ustaz dah pesan dah masak suami rupa-rupanya. Kita pun balik hari ni tak masak lah. Saya baru belajar bang. Saya baru belajar je. Masak ni masakan untuk pasangan hidup dia siapa sebenarnya? Suami. Tapi tugas masak ni nak sebut je suami tak sempat kan sibuk cari rezeki. Lalu di waktu ini orang perempuan tiap kali mana dia masak, dia sedang bersedekah untuk rumah tangga dia. Itu cara demikian. Dia bersedekah. Suatu hari dia penat sungguh, tak larat sungguh dalam hidup dia.
Saya tak larat lah bang nak masak, saya tak boleh suruh nak masak, tak boleh bangun pun daripada tempat tidur. Kerana apa dia? Kerana melahirkan zuriat dan sebagainya. Yang menyebabkan dia tak boleh masak. Habis tu siapa yang kena masak? Suami kena masak, ataupun suami cari tukang masak. Tolong pergi beli makanan, sediakan untuk yang disebut dengan rumah tangga ini sendiri. Sebab tu Islam dia suruh bila nak berumah tangga, cari yang salih, cari yang salih dan cari yang salih dalam hidup. Jangan kita cari orang yang cantik je, jangan. Islam dia ajar abang, kahwinlah dengan seorang perempuan ini. Dengan siapa dia? Tunkihul mar'ah li arba'. Orang yang kahwin dengan perempuan ni biasanya 4 sebab. Rasulullah sebut, li jamaliha, kerana cantik dia, wali maliha, kerana harta benda dia, wali nasabiha, kerana keturunannya, wali diniha, kerana agama dia. Agama tu Rasulullah panggil tak 4, yang keempat. Tapi Rasulullah kata fasfaz bizatid din taribat yadak. Daripada 4 tu kamu pilih yang 4 ni, yang nombor 4 ni. Bila nak berumah tangga, kamu cari yang berumah tangga yang dia salihah dalam hidup dia. Yang orang perempuan pula bila nak berumah tangga, jangan tengok muka suami itu muka macho, jangan tengok pada suami itu, oh ni mak ni sado budak ni. Kita pun nak kahwin dengan yang sado jenis macam tu. Sado pun kunyit buat apa? Sado pun sekarang ni ramai juga yang sado jadi kunyit, yang jadi jantan dengan jantan, tak ada manfaat langsung. Kahwinlah dengan seorang suami, seorang isteri walidiniha, kerana agama dia. Dia ada agama kan, tahu dah bakal nak kahwin dengan dia ni jenis apa dia? Jaga sembahyang berjemaah, yang jaga yang disebut dengan solat, jaga aurat, jaga nampak. Tanya yang lelaki ni yang nak kahwin tu, tanya terus isap rokok ke tak isap rokok. Kalau jenis isap rokok, tak boleh kahwin lah, tak boleh kahwin lah yang jenis isap rokok ni. Kerana apa dia? Kerana buruknya akhlak dia, buruknya perangai dia. Rokok pun dihisap, benda yang tak ada manfaat dia panggil. Tiba-tiba nak hisap benda-benda yang demikian. Yang jenis macam ni bau busuk badan ni, marah ni orang hisap rokok tak benar. Tapi nak sebutnya yang perempuan tengok terus agama dia. Tanya dia macam mana, dah menghafal Quran banyak mana, kemudian belajar agama kat mana. Tanya betul-betul pada diri dia. Belum kahwin tu tanya, hantaran berapa? Senang tanya dia. Dia pun jawab, hantaran tu macam nombor telefon bomba lah, 99999 misal contoh. Kita kata baik, tak payahlah, cari yang murah-murah dulu, senang. Islam dia tak suruh tak yang bertimbul-timbul harga. Yang hantaran mahal-mahal, hantaran mahal ni hilang keberkatan rumah tangga. Islam dia suruh hantaran ni jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Itu cara demikian. Berapa tu? Fikir sendirilah, jangan tinggi sangat, jangan. Ni kita tak berapa? 21,111 ringgit 11 sen disebut demikian. Dia nak 21,111. Tahun depan ni lagi teruk, tahun depan kan. Tahun depan ni tahun 21. Nak kahwin bila? Tahun 21 hari bulan 2 tahun 21 hari bulan 1 tahun 2001. Tahun 21. Ni ramai ni orang nak kahwin 21 depan dia demikian. Macam-macam gaya orang, perangai orang Melayu kita. Tahun 2020 sama juga. Tahun 2020 20 hari bulan 2 tahun 20. Mula tarikh tu tunggu. Ramai nak kahwin tu, tak kira dah hari apa pun, tapi nak ingat kenangan tersebut. Nak jadi kenangan. Kahwin tak sampai sebulan, cerai berai. Punca apa dia? Punca kita tak kira berkat ke tak berkat. Kira berkat dulu dalam kehidupan kekeluargaan kita ni. Ni Rasulullah ajar supaya dalam hidup kita ni jaga di antara satu sama lain. Orang perempuan, tanggungjawab kita dengan mereka semua. Qaulu awanin, Rasulullah sebut demikian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan adalah hadis ni hadis hasan sahih.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awanin artinya tawanan. Jamak daripada lafaz aniyah dengan ain muhmalah, maksudnya wanita yang tertawan. Maknanya bila kita berumah tangga dengan seorang perempuan, dia di bawah tawanan kita. Dia di bawah kita ni. Al-aini artinya lelaki yang tertawan. Al-ani artinya lelaki yang tertawan. Rasulullah menyamakan wanita yang sudah menjadi isteri itu sebagai tawanan suaminya. Rasulullah pesan demikian. Maknanya Rasulullah pesan dalam hadis ni, mana-mana orang perempuan bila dia dah berumah tangga dengan kamu, dia jadi tawanan pada kamu. Dia dalam selagi mana kamu tak bebaskan dia, selagi itu dia tertawan dengan kamu. Dia kena dengarlah kata suami dia macam mana, suami dia nak macam mana. Walaupun dia sebelum daripada ni dianya minat yang lain. Katakanlah belum rumah tangga, dia je minat sungguh dengan bunga. Katakanlah dia ni peminat bunga, beli bunga, tanam bunga, macam-macam gaya jenis bunga semua ada. Tapi bila berumah tangga, suami dia ni tak suka dengan bunga. Suami dia tak suka dengan bunga. Bila suami dia tak suka dengan bunga, benda apa yang dia kena buat? Tak boleh lah tanam bunga, beli baju bunga-bunga pun tak boleh. Nak sebutnya tak boleh dah pada diri dia. Kenapa? Suami, kerana dia ditawan oleh suami. Oleh kerana dia ditawan oleh suami, walaupun minat dia tu bukan main lagi hebatnya, minat dia, kalau suami dia kata nak yang ni, dia kena pedamkan minat dia, dahulukan kehendak suami. Sama juga bila kita nak masak. Bila kita ni elok-elok dah kita nak masak cili api, senang cerita ni, masak lemak cili api, tak nak makan ni masak. Tapi datang suami kita pula, nak hari ni abang nak makan goreng-goreng dengan budu je misal contoh. Katanya suami ni kan, kena pendamkan yang kita tadi, maka di waktu itu kita kena masak yang dikehendaki oleh suami tadi. Itu cara demikian pada diri kita. Maknanya kita kena jaga, kan kita ditawan. Katanya Rasulullah guna istilah tawanan suami ni, kerana wanita itu sudah masuk sama sekali di bawah kekuasaan suaminya itu. Maknanya kalau kita dah janji dengan kawan kita, boleh tak kita nak jumpa kawan kita begini, dia sebut pada suami kata tak, abang nak ajak rumah terbuka banyak lagi ni misalnya. Kita kena padamkan yang janji kita dengan kawan kita ni, manakala kita kena ikut dia suami kita tadi. Itu suami, besarnya nilai suami dalam kehidupan seorang isteri. Rasulullah sebut ad-darbahul mubarrih, iaitu yang sangat menyakitkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tabghu alaihin sabila, artinya jangan kamu semua mencari-cari jalan untuk membuat alasan hendak menyusahkan kaum isteri itu ataupun menyakiti mereka tersebut. Rasulullah kata kalau mereka dah taat pada kamu, fa in ata'nakum, jika sekiranya isteri kamu dah jaga, dah perintah, mentaati perintah kamu, fala tabghu alaihin sabila, jangan sekali-kali kamu cari jalan untuk nak menyakitkan hati isteri kamu tersebut. Jangan pada diri kamu buat benda-benda yang demikian. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjah ahadina alaih? Qala an tut'imha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Hadis hasan rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bila daripada Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, kata dia, aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hak isteri terhadap seorang suami daripada kita ataupun atas suami ini, apa dia ya Rasulullah? Apa dia tanggungjawab ataupun hak seorang isteri ataupun kita terhadap isteri kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama, hendaklah kamu memberi isteri kamu makan dengan apa yang kamu makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tanggungjawab kamu, jangan kamu makan
Kamu je makan, isteri kamu tak makan. Pernah ada juga yang jenis demikian. Suami balik kerja, berhenti kedai mamak dulu, makan kenyang-kenyang, kemudian dah kenyang tu balik ke rumah. Isteri tanya, bang dah makan ke belum? Dia jawab, belum lagi. Ya. Belum lagi. Lepas tu saya nak masak dengan apa? Tak payah masak lah, kita puasa je hari ni. Katanya suami, padahal dia dah kenyang. Dia dah kenyang. Pandai pula dia tu. Isteri dia pun diam je. Dosa suami yang demikian. Suami yang jenis demikian ni buat dosa. Isteri pun diam je. Masuk bilik, tak ada makanan. Kat dapur pun tak ada makanan. Nak masak apa? Berah-berah pun tak ada. Nasi pun tak ada. Nak makan apa? Ada yang jenis demikian. Ataupun dia masak nasi. Bang, nasi dah masak dah, tapi lauk tak ada. Suami dah kenyang dah. Belum balik tu, dia dah makan siap-siap lah. Dia makan siap-siap kat luar. Mentang-mentang dia kerja, isteri tak kerja. Isteri dia kat rumah. Kemudian dia siap makan. Isteri kata, bang, nasi dah masak, tapi lauk je tak ada. Saya tak tahu nak masak, nak beli telur pun tak boleh, duit tak ada. Nak beli lauk-lauk pun tak ada. Makan je lah nasi tu. Nasi je lah kita. Isteri pun ambil nasi, makan gaul dengan kicap. Berdosa suami demikian. Siapa yang jadi suami yang jadi demikian, memang dia ni di antara orang yang tak tunai tanggungjawab hak yang sepatutnya dilakukan. Anak-anak makan dengan kicap je, nasi dengan kicap je. Isteri pula dia percaya betul-betul terhadap suami dia. Dia kata tak apalah, suami kerja-kerja tak dapat lagi. Tanya pada suami, abang tak beli ke lauk-lauk? Belilah ikan bilis pun, banyak sikit ikan, dia panggil demikian. Beli ikan bilis. Tak nak beli dengan apa? Duit gaji pun tak dapat lagi dia suruh. Katanya suami, tahan je lah perut kita, makan je lah nasi tu. Lalu anak isteri dia pun makan nasi tersebut. Tanpa dalam keadaan si suaminya pula dah kenyang dah, makan dengan nasi dan lauk dan sebagainya. Ni ada ni cerita-cerita masyarakat, kalau kita turun ke bawah jumpa lah cerita-cerita macam ni. Fi'il perangai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tanggungjawab kamu wahai orang lelaki, suami, tanggungjawab terhadap isteri kamu, bagi makan terhadap apa yang kamu makan. Jangan kamu kenyang je, tiba-tiba anak isteri kamu kat rumah, kamu biarkan begitu saja. Minta-minta dengan orang. Pergi rumah sebelah, minta. Kalau ada beras. Pergi rumah jiran-jiran, minta lauk. Kalau ada lauk. Pantang ada rumah terbuka, nampak terus muka dia je. Kenapa? Kerana inilah nak sebutnya kerana lapar. Lapar tersebut sampai peringkat demikian. Allah, susah sungguh orang kita ni, susah bukannya main-main sekarang ni. Sampai ada yang orang miskin bandar ni, fakir bandar ni jauh lebih susah daripada miskin di kampung. Fakir kampung susah di kampung. Paling tidak boleh juga cari pucuk-pucuk paku, boleh juga cari ikan-ikan keli. Yang jenis memang yang miskin sungguh lah, kecuali dia memang pemalas sungguh kat kampung. Tu lain lah. Tapi kalau kat kampung ni susah, tak ada duit langsung, boleh juga pergi cari bahan hasil-hasil hutan yang cuma ni, rajin malas dia dipanggil demikian. Tapi kalau miskin bandar nak cari benda, cari dalam tong sampah. Kau dalam tong sampah. Yang miskin bandar, yang susah sungguh, yang dekat bandar. Yang macam ni nak buat macam ni. Sebab tu bila setengah-setengah masjid dia buat food bank food ke apa dia punya. Nak sebutnya makanan di makanan yang disediakan dekat masjid. Malam-malam, anda ingat di Syekh 8 tu kita letak makanan. Pukul 2 pagi datang ambil makanan. Makcik tua-tua datang. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi datang ambil. Kita tengok dalam CCTV, bukan toyol ni, bukan toyol. Tapi orang ambil pelan-pelan, tulis nama yang ambil. Tapi bila buat begitu, ada yang jahat pula. Yang jahat datang, yang jahat tu dengan kereta-kereta, buka bonet kereta, ambil semua barang-barang tersebut.
kepak dalam bonek kereta. Akhirnya tak berjaya konsep ni. Asalnya kira-kiranya nak tolong orang miskin. Tahu-tahu orang kaya pula. Bukan orang kaya, pencuri pula ambil kesempatan. Ambil barang-barang ni, dia pergi jual pula barang-barang tersebut. Dengan berasnya, dengan gandumnya, dengan barang-barang runcit begini, dia ambil dijual. Bila terserempak dengan orang lain, ni ambil untuk siapa ni? Dia kata saya ambil untuk jiran saya. Jiran saya pesan, dia tak boleh datang. Di sudut logik juga. Orang miskin, dia nak datang macam mana? Dia duduk jauh. Bila dia duduk jauh, dia terpaksa dalam keadaan demikian nak pada orang lain tolong ambil. Dia kata dia nak ambil untuk jiran dia, untuk orang, dia nak bagi pada kawan-kawan dia dan sebagainya. Akhirnya tak berjaya konsep ni. Orang kita khianatnya di kalangan kita. Ada juga yang jenis demikian. Sebab tu Rasulullah SAW bila tanya apa hak seorang isteri terhadap suami dia, apa tanggungjawab yang perlu dilakukan, dia sebut antut'imaha idza ta'imta, bagi makan bila kamu makan wahai suami. Bila kamu makan wahai suami, kamu bagi makan pada dia. Wa taksuha idza tasaita, bagi pakaian sebagaimana kamu pakai pakaian kamu. Beli pakaian ni tak beli untuk suaminya semua ada pakaian, kasut ada, tracksuit ada, seluar selek ada, baju ada, semua ada. Tapi isteri tak ada. Isteri dia tak beli untuk isteri dia. Dia jawab apa dia? Isteri cukup 2 helai je kan? Dia sebut macam. Ustaz dah bagi tahu dah 2 helai je. Jadi jangan banyak-banyak. Pun itu juga penyakit. Ini nak kena jaga pada diri kita. Nak kena balance lah. Biar sama banyak. Kalau kita ada pakaian, isteri kita ada pakaian. Isteri pula jangan dia banyak pakaian melebihi suami dia pula. Ni kadang-kadang pakaian isteri penuh. Semua bahagian almari milik isteri. Manakala bahagian kat luar, tergantung kat luar tu pakaian suami dia tu. Pakaian suami pun tak boleh juga. Ada juga yang jenis demikian. Yang jenis pantang tengok jubah baru nak beli dia. Yang jenis pantang tengok kain tudung baru dia nak beli. Tengok je orang model-model. Bila model-model peragakan kain tudung baru kan, dia pun tengok, kalau aku pakai macam model tu cantik jauh daripada model tu. Dia rasa demikian, dia pun beli. Bila dia beli, dia pakai, lagi teruk daripada model tu. Nak sebut ni gambaran. Ni pun penyakit juga ni. Penyakit jenis minat kain tudung. Yang jenis minat jubah. Yang minat baju kurung. Yang jenis minat dia tu melampaui daripada suami. Kena ingat dalam diri kita. Padan-padanlah kitanya, biar sama banyak je. Kalau suami ada 10 helai pakaian, kita pun ada 10 helai pakaian. Baru betul dia panggil balance di kalangan kita. Ni tak, suami ada 3 helai pakaian je, isteri 3 almari dah milik isteri. Yang menyebabkan tak sama dia panggil. Ataupun suami banyak pakaian suami banyak, manakala isteri tak ada pakaian, pun tak betul. Dalam Islam dia nak suruh balance dua-dua. Kamu bagi pakaian sebagaimana kamu pakai, kamu beli pakaian untuk dia. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ia berkata, arti la qabbih, disebut demikian. Yang ini yang kedua, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Rasulullah sebut. Yang ketiga, tanggungjawab kamu, jangan pukul muka dia, jangan pukul muka dia. Wala tuqabbih, dan jangan pukul wajah dia. Itu jangan kamu tuqabbih, menghina dia. Sama ada maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jangan pukul muka tu maksudnya pukul, ataupun jangan kamu jatuhkan air muka isteri kamu. Jangan. Wala tuqabbih ni maksudnya bila orang datang rumah kita boleh jatuhkan air muka isteri kita. Masak tak pandai, kita tanya kawan kita, ni sedap tak masakan? Dia tanya kawan dia,
Kawan dia pun jawab, tak sedap lah, tak rasa tawa je. Tak ada orang lain masak, isteri saya dah tu. Yang jenis masak tak pandai tu, yang jenis dia tu tengok badan sedap, tapi makan banyak, masak tak pandai langsung. Mula dia menghodohkan isteri dia. Jangan menghodohkan. Jangan kamu menjatuhkan air muka isteri kamu. Jangan. Balik kampung, bila balik duduk dengan adik-beradik, mula nak menjatuhkan air muka isteri kita. Rasulullah kata jangan kamu pukul muka isteri kamu. Jangan. Pukul tu maksudnya pukul betul di muka dia, ataupun kamu menjatuhkan air muka dia. Bila kamu menjatuhkan air muka dia, maknanya kamu menghodohkan diri dia tersebut. Rasulullah sebut, wala tahjur, tanggungjawab kamu lagi, jangan kamu meninggalkan dia dalam keadaan dia sedang mentaati kamu. Illa fil bait, jangan tinggal dia, kecuali kalau kamu nak tinggal juga dia ni, tinggal kat rumah kamu. Jangan tinggal sembarangan pergi letak isteri kita ni di rumah kawan-kawan kita. Tinggal dia, kita pergi tempat lain. Jangan. Rasulullah sebut demikian. Jangan kita ni mentang-mentang kita nak pergi berjalan, nak pergi jauh sikit, kita pun ambil isteri kita ni, kita kata balik ke rumah mak lah, disebut, pergi duduk rumah mak. Kita, kenapa? Kita nak pergi musafir ni, kita nak pergi 10 hari, 20 hari tempat lain, nak menyusahkan, dia pun nak susah nak duduk kat rumah mak. Kecuali dia memang dia willing, dia memang dia nak. Dia kata tak apa, saya kalau abang pergi tempat lain, saya balik rumah mak, lagi selesa saya. Tapi ada yang orang perempuan ni, bila dia kata balik, suruh balik rumah mak, balik rumah mak mertua, kita kata balik rumah mak mertua lah, abang nak pergi tempat lain, kita sebut demikian. Di waktu tersebut dia jadi susah balik rumah mak mertua, ada ipar duai, ada adik-beradik, ada itu, ada ni, yang menyebabkan dia tak selesa kat orang sana. Rasulullah kata illa fil bait, kalau kamu nak tinggal juga, kamu tinggal kat rumah kamu. Rumah yang kamu sediakan. Kamu dah cari rumah, kamu beli rumah, kamu sewa rumah tu kamu tinggalkan dia, biar dia duduk di situ. Itu lebih baik. Demikian. Hadis Hasan rawahu Abu Dawud. Hadisnya hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita berhenti setakat inilah, insya-Allah kita sambung sikit lagi, ada beberapa hadis lagi cerita tentang Islam diajar suruh berbuat baik pada orang perempuan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak maklumkan tentang mengenai kita sedang menyampaikan sumbangan-sumbangan pada mereka yang terkesan dengan PKP ini. Kalau tuan-tuan ada sumbangan-sumbangan, tuan-tuan bolehlah sampaikan di tabung tabung yang telah kita umumkan di skrin tersebut. Tuan-tuan tengok dalam akaun Matan Center. Tuan-tuan boleh terus kepada matancenter.com. Tuan-tuan akan dapati di sana ada maklumat-maklumat yang telah kita sampaikan, termasuk di tempat-tempat yang kita maklumkan ini. Terima kasih sekali lagi pada sahabat yang di TikTok, sahabat yang di Instagram, sahabat yang di YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البت
الأشتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله